الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suratul Falaq, surah yang ke-113, diturunkan di Madinah, 5 ayat. Suratul Falaq, surah Al-Falaq, satu surah dalam Al-Quran, nama dia surah Al-Falaq. Sebab dinamakan surah ni surah Al-Falaq, kita tahu dah dalam mukaddimah kemarin, kerana pada awal surah ini Nabi SAW diperintah supaya kita minta, supaya memohon pelindungan kepada Allah yang menjadikan makhluk. Al-Falaq ialah makhluk semua dah. Bila surah ni ada sebut kalimah Al-Falaq, dan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi suruh minta pelindungan dengan Tuhan segala makhluk, maka dinamo surah ni Suratul Falaq, ya, surah Al-Falaq. Surah ni ialah surah yang 113. Jumlah surah Al-Quran 114. Ni surah yang ke-113. Lepas dah ni satu surah lagi habis. Nah, akhirlah surah Al-Quran mengikut susunnya mushaf dan mengikut susunnya Al-Quran. Dia surah ni ialah yang ke-113. Alhamdulillah, dah kita ni duduk di hujung akhir bagi Quran. Alhamdulillah, tuhawi umur kita, boleh kita dengar dari awal, boleh kita baca dari awal hingga sampai hari ini sudah masuk ataupun sapa kepada surah yang 113. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Diturunkan surah ni di Al-Madinah. Surah ni surah Madaniyah yang dibahasakan pada Madinah. Tapi ada juga satu pendapat kata turun masa
Nabi kita duduk di Mekah lagi ataupun belum hijrah pergi ke Mekah. Iaitu manakala puak Quraisy tu duk pakak nak sihir Nabi. Nah, duk pisah ko lain tu bercakap dah. Kata gitu, kata gini, tuduh dengan gila, tuduh dengan pendusta, tuduh dengan bawa agama baru. Nah, pecah belah masyarakat Quraisy duk syirik dengan Tuhan. Lepas tu duk pisah pula dah nak sihir Nabi. Nah, duk pisah nak sihir Nabi dengan rupa sihir. Atas orang yang kata surah ni turun semasa Nabi duduk di Mekah lagi, maka Allah Ta'ala buat turun surah ni supaya minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mengikut satu pandangan kata surah ni turun di Mekah. Wallahu a'lam lah. Nah, tapi hok kisah kata Nabi sakit kena sihir di apa oleh orang Yahudi nama apa Labib ke apa, maka tu berlaku di Madinah. Nah, kalau mengikut kisah Nabi kena sihir di Madinah apa oleh Yahudi itu di Madinah. Maka ini alasan atas orang kata ada ulama yang mengatakan surah ni surah Madaniyah. Tapi ada juga ada apa kata Makkiyah mengikut kisah sana. Ada surah ni ialah surah yang ke-113 diturunkan di Madinah. Bagi surah ni ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Surah Qul a'udzu birabbin nas ada 6 ayat. Nah, surah Qul a'udzu bin nas lepas dah ni ada 6 ayat. Kata tukar sihir Nabi di kenak Nabi, dia panggil kenak dia. Kata dia penipu. Hak sihir tu sebelah penipu. Nah, dia buat sipu sebelah penipu. Jadi orang sihir ni dia kira kata selagi tak telucuk penipu tu duk berlepas situ, duk sakit, duk tak duk sakit gitu. Betul yang duk pocok dah lilin, pocok jarum dah lilin, duk susuk bawah pelapik, susuk bawah tanah, mana cari awak kena. Ya pegangnya dia nya. Selagi penipu dia tu tak terlucu, maka selama itulah duk sakit, duk kena sihir. Bila Allah Ta'ala turun ayat surah ni, dah surah Al-Falaq dengan Qul a'udzu bin nas. Ada. Surah Al-Falaq 5 ayat. Surah Qul a'udzu bin nas 6 ayat. Campur tu 11 ayat. Bila baca satu ayat, kelucuk satu sihir, satu penipu sihir. Salah tu gitulah. Bila baca 2 surah ni, maka telucuk habislah segala sihir yang disihir oleh Yahudi. Ni hak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dah. Iaitu Yahudi gi sihir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sakit. Berasalah dengan sihir sana. Tapi Allah Taala firman, geno-geno pun kena minta perlindungan dengan Rabbil Falaq, dengan Tuhan makhluk. Gitu juga kita, kalau rasa kena sihir, kena jin, masuk hatu ke apa, minta dengan Allah. Orang panggil nasrah. Nasrah tu perbat. Orang kena sihir kena perbat dengan azkar, dengan doa, dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Jangan duk perbat dengan sihir juga. Kalau berubah je sihir juga tu iblis nak obat tu,
Boleh dua. Soalnya kena sihir, yang kedua perubat pun dengan sihir juga. Soalnya kata, orang kena sihir, dia cari tok bohong sihir juga. Jadi dua boleh. Dua cuk. Boleh ke apa? Dua orang secuk selalu dah. Kita kalau kena sihir, orang masuk jin, masuk hatu, masuk kena kenak dia orang. Kena ukar dengan azkar, kena ukar dengan doa, kena ukar dengan ayat-ayat Al-Quran. Serupa dengan penipu orang sihir Rasulullah, sebelah penipu, bila baca dua surah ni, lucu lebih. Dan Allah Ta'ala ukar, Allah Ta'ala hilang apa sihir yang diusaha oleh tukar sihir. Tapi semua humi hujang tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata tu wahmu tu panah. Dia buat orang sakit, orang balah. Bukan itu bohong dengan izin Allah Ta'ala. Tapi itu adalah sebagai percubaan ataupun jalan iblis nak kena orang mukmin. Kita bila kena penyakit, kena apa, kadang-kadang duduk fikir suk di sebab tu saja. Tak ada mari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pas buaya berubat pun kita cari Tok Rahmatullah. Tok Rahmat hak sihir juga. Tok Rahmat hak syirik juga dengan Allah Ta'ala. Tok Rahmat hak bertabik dengan lain. Gapo dengan benda-benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi lek juru sihir pun salah, lek juru berubat pun salah. Baik ni kena-kena kita kalau puak mengarut main sihir, puak gapo kemarin dia duk sebut dah orang gapo jiwa kotor, jiwa cemar kemarin. Nah, dia buat usaha segenap perkara. Nah, kalau dengar puak kerja sihir ni, oh teruk benar. Jauh dia buat ku Quran, jauh dia ambil najis. Nah, jauh dia dah minum darah, tipu hidup boh. Pada setengah orang tu hidup boh najis dalam makan ni, dalam gapo. Hidup boh kuku, kerak-kerak kuku hidup goreng masuk. Nauzubillah. Dia haju makan tak tahu makan lagi. Lepas tu mula jadi rupa sihir tu dengan jalan yang diharam oleh Allah Ta'ala susu. Lebih-lebih lagi akidah dia pergi kata sihir tu boleh hui bahaya, hui sakit, hui gapo. Pasal lagi hak juru berubat pun bawa kena sihir, kita cari tu bohong sihir juga. Maka cukup habis suara dah. Dan masuk dah pejahir iblis, pejahir syaitan. Hak Allah Ta'ala kata, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Minta lindung dengan Tuhan yang milik, yang duk membelakan segala makhluk. Ada gitu gini, ada sakit, ada susah, ada nak lepas bahaya mana-mana, sama ada bahaya tu yang sakut paut dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan siapa saja pun. A'udzu birabbin falaq. Aku minta lindung dengan Tuhan yang menjagakan makhluk semua. Ada. Maka surah ni ada bagi dia 5 ayat. Surah Qul a'udzu bin nas ada ni ayat, campur dua tu 11 ayat. Maka sidu surah, maudhu' surah ni nya iaitu gapo? Menyungguh-nyungguh kita, al-hasu, suruh kita berpegang dengan Allah, suruh minta perlindungan dengan Allah daripada segala keburukan apa-apa. Jangan duk paling daripada Allah. Tapi cari sebab, musabab tu tak ada gapo. Kita sakit, minta pertolongan dengan Allah, hilang sakit. Cari ubat dia, pergi cari bomo, cari gapo. Tak apalah, tapi huminya mari daripada Allah. Ada juga kata, kalau itu maka ubat jadi tak boleh juga duk berkata dengan ubat. Tu sebab dia. Allah Ta'ala nak panah,
hatta api, nawi sejuk hatta air. Tu sebab dia. Nah, nawi cerah, nawi gelak, nawi gapo tu sebab. Tapi humi daripada Allah. Nak minta lindung kena dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Falaq, Tuhan yang milik segala makhluk. Kalau itu dalam surah ni hasu tekan kita. Wifahai kepada kita, hei orang mukmin semua, suruh kita berpegang dan minta perlindungan dengan Allah pada segala keburukan dan kejahatan yang berlaku di atas kita. Sia, rugi, minta lindung kita. Benda tu gapo? Minta lindung ni benda hak kita tak sih. Sia, rugi, nahah. Nahah tu bohong bahagi, nahah asghar, nahah akbar, nahah kecil, nahah besar. Semua kena minta daripada Allah. Nah, tak berjaya kena minta lindung dengan Allah. Orang nak kena kita minta lindung dengan Allah. Dalam surah ni pengajaran kepada kita cara nak minta lindung, iaitu minta lindung dengan Allah. Serupa juga nak minta manfaat pun daripada Allah, tapi sini nak kecek buku minta lindung. Minta pelepah. Kalau kita kata pelepah tu, duk pelepah orang duk pelepah. Duk hanya daunnya duk heret weh terlucut tu duk minta di siapa? Kalau dia minta di Allah, tak ada apalah. Ya Allah, ya Tuhan, syah pelepah. Kalau minta di Allah ada apalah, tapi cara tu bukan daripada Allah. Cara heret daunnya tu bukan daripada Allah. Kita mengaji dalam surah Kuliah dah, iaitu kita ibadat kena kepada Allah dan cara apa? Mengikut ajaran Allah. Maka cara heret daunnya ikat tawi kejap heret terlucu. Itu asal kata pelepah. Kalau zaman dulu dia tak ting dah cuma orang tenagung nak pelepah satu gerah, satu benda kita tak say tolak ting jatuh dong dekat musik. Menyo kata lepas satu benda. Maka semua kena minta Allah. Kalau dia minta pada Allah, moleklah, tak ada gapo, tak ada salah gapo. Tapi cara tu pasal tu tak ada daripada Allah. Cuma dengan Allah minta. Tak ada kena buat gapo, ada kena buat gitu, buat gini, kena buat nasi pulut, nak buat gapo. Cara tu cara bukan daripada Allah, bukan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang minta pada Allah, tak ada jadi apa, tak ada jadi salah tuju minta tu, tapi tuju cara tu salah. Maka gapo dalam surah ni al-hasu alal i'tisami billah. Nah, suruh kita pegang, suruh minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga minta perlindungi daripada segala kejahatan dan benda yang kita benci, tak kena, tak setuju dengan kita, semua dengan bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ani maudhu' surah Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat kejap dah. Dan akhir surah ni dan akhir Quran ni iaitu bersangkut paut dengan akidah. Nah, kena bersangkut paut, kena kemah. Nah, Allah kata supaya kita akhir hidup kita pun kena kemah akidah kita. Tua dah kita, nak mati dah kita. Ataupun kita ni habis dah kerja muda-muda orang ke apa semua lah ni nak berehat nak ke apa. Kemah akidah. Mati dengan kalimah. Lepas tu hak akhir suk sekali, akhir kalimah dengan la ilaha illallah. Tu kau tak ada apa. Orang yang akhir kalimah dia dengan la ilaha illallah masuk syurga. Dia kena kemah lek-lek ke. Ni dak kita nak matinya ada belaka. Ada dengan pelepah, ada dengan rote mopai, ada dengan menengok, ada dengan air menujung. Jadi terlucu habis. Kalau siapa terlucu akidah, na'udzubillah. Kau punah terlucu habis segala amalan kita lepas-lepas. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, begitu kita lek akhir kena we kemah. Pas kita tengok surah Al-Quran ni pun, Quran ni pun. Nah, akidah mitok ni masuk dalam akidah, masuk dalam ibadat. Nah, masuk dalam amal kita. Baik kena ingat molek. Punya kita nak mati pun subhanallah. We kemah dekat nak mati, we suk dengan kalimah la ilaha illallah. Siapa yang adalah akhir kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Pas setan bebuk kata, bos sakit tu mari dah setan. Mari setan tu kata, mung kena hatu tanah ni, mung kena hatu kerana pergi kerja di bukit, kena hatu bukit. Mari tubuh mu pun pergi cari tubuh mu, siap lah. Kena pelepah ni, kena minta gini, kena tabik dengan datuk ni. Lucu lebih. Na'udzubillah min zalik. Ada habis ni kita gapo tauhid kepada Allah, mengesor kepada Allah segala permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nah, mula surah ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Tuhan yang amat murah, supaya kita dengar banyak-banyak kali dah. We ingat molek makna bismillah. Nah, kita baca nana hari. Dalam semaya pun baca, luar semaya pun baca no waktu. Ning gapo semua duk baca bismillah. We ingat arti dia molek. Ada gapo makna Maha Pemurah, balah makna rupa murah Tuhan dah. Tuhan we murah kita tu nampak. Apa semana we nampak. Dan begitu juga Allah Maha Mengasihani. Ya, cara Allah Taala kasih kepada hamba dia, kasih kepada orang mukmin balah mana, we nampak sosok. Kerana banyak-banyak kali dah kita lepas bismillahirrahmanirrahim. Dan Quran kita ni pun akhir dah. Tapi jangan we akhir untuk kita. Nah, habis balik. Quran tu balah tu lah. Habis orang duk baca sejuh dua juh sebulan dah orang baca. Sejuh sebulan dah. Dah. Sejuh seumur hidup pun dah. Waktu lama tu. Kalau sejuh seumur hidup tu lama benar. Dah. Lah ni duk taruh. Kenapa habis dah kira tu. Turut benar lah. Dah. Bahawa tak baca langsung pun ada. Orang hidup ambil tak ada umur 1. Hingga sampai umur 70. Tak biasa sekali habis. Allah. Oh ni kesialah. Nah, kalau kita sendiri pun kesialah ke diri kita sendiri. Dan kalau tak baca pun kesial. Dan sekurang-kurang baca turut tak apa dah supaya kita buat halaqah Quran. Buat halaqah Quran tu kita nak baca sendiri tak leh. Kita pergi masuk halaqah baca turut orang duk baca. Boleh kata sekali habis juga. Kalau habis sekali supaya demo. Kerana kita duk baca turut dalam halaqah. Jangan tak baca langsung. Quran satu rukun daripada rukun iman. Nanti siapa tak baca, pada percayalah, nak tahu lah. Yang penting sekali kita boleh faham Al-Quran supaya kita duk ngaji, supaya kita duk ngaji pagi-pagi. Nah, ambil di bumi kita boleh dengar dah. Sekaligus Quran duk ayat gapo. Tapi nak ingat tu kau payah lagi. Nah, kalau ingat sebuah Quran pun tapi tak tahu Quran duk kata gapo, bolehlah follow ingat, follow hafal, follow gapo. Tapi nak ambil isi dia tak boleh juga. Kalau kita ingat saja kita tak faham. Dan kalau bahasa kita faham, kita baca Quran, bahasa faham dah. Kita mengaji bahasa mengaji pun baca Quran bahasa tapi tak ingat. Susah juga kita. Punya nak buat apa-apa, nak buat tubik ayat tak ingat gapo susah. Tapi satu kelebihan. Hak teruknya seumur hidup tak biasa baca Quran, apa tak pandai baca Quran. Lepas tu saya dengar pula dah. Tu saya pergi dengar, tu saya pergi cari orang baca Quran walah mana dan tu saya dengar Quran duk ayat gapo. Nah, maka ni kena berkemahlah kita ni. Kalau kira umur boleh akhir belaka dah hak kita ni.
Ada muda pun kita kena kira pasal tu lah. Kata umur tu boleh jadi esok lusa. Gapo dia pun sabar belaka. Tapi jangan kita lalai dengan Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi anak cucu kita tu pisah, usahalah tekah budak-budak tekah halau-halau tu supaya we pandai Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata olehmu ayyuhar rasul, hei rasul, hei Muhammad. Rasul tu nama Nabi Muhammad. Betul dia katakanlah wahai Muhammad, sebut nama. Ya, dalam terjemah dia. Kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum dah kaedah Al-Quran ni walau kita kepada Nabi kita seorang, tapi yang dikhanaki ialah umum umat dia. Kecek dengan Nabi seorang pun pengajaran adalah semua kepada kita. Ni gapo sudah kita faham dah. Banyak-banyak ayat dah bunyi dah kita kepada Nabi tapi dikhanaki umat dia semua. Katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad dan umat Muhammad. Kita ni umat Muhammad, katakanlah. Katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Aku minta lindung, maksudnya aku minta lindung dengan Allah daripada segala bahaya-bahaya makhluk. Bahaya apa? Daripada bahaya-bahaya. Daripada bahaya-bahaya gapo saja pun kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta gapo tu dalam ayat yang kedua tu. Nak minta lepas daripada gapo dalam ayat. Tapi huminya cara minta kena minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta di Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk minta di orang lain. Minta di Nabi tak boleh lagi. Ada satu masa orang munafik tu duk buat karu orang Islam, karu Nabi, karu orang Islam di Madinah. Lepas tu sahabat-sahabat tu kata, kita pergi jumpa Nabi. Kita minta di Nabi. Kita minta di Nabi buat geno-geno kufar munafik. Ikutlah wak jadi geno-geno pun. Kita pergi minta di Nabi. Ada satu berlaku masa Rasulullah di Madinah. Nah, hadis riwayat oleh Tabarani dengan isnadnya bahawa adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik duk menyakiti orang mukmin. Munafik ni orang zahir Islam tapi hakikat dia bukan Islam. Betul dia sanggup menyakiti orang mukmin. Maka berkatalah oleh setengah mereka itu, setengah sahabat-sahabat Nabi, apa? Marilah kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta tolong dengan Rasulullah. Nah, kita pergi minta tolong dengan Rasulullah. Tapi minta tolong tu dia ada dua je. Ada. Tapi nak masuk sini minta tolong ni. Minta tolong we jadi gena-gena. Minta tolong supaya kita berdoa kepada Tuhan tu lah. Dah. Sahabat ni sahabat. Mula-mula tak tahu lagi ataupun tak tak cerah lagi buku minta tolong ni. Dia setengah sahabat bukan tu semua orang mah kata sahabat kan tak faham. Dah setengah sahabat. Ya sahabat tu ada hak baru, ada hak baru, ada tak tahu serupa dengan orang faham Islam tu lah. Habis tu mula-mula itu sahabat tu ada biasa balah kelahi. Bahagi fuak gapo. Rasulullah lagi kata jangan buatlah tu lah, ni amalan jahiliyah ni, fuak jahiliyah. Maknanya berlaku benda tak molek tu belum faham tu ya walah tu lah siapa-siapa. Maka para sahabat ni dia kita pergi jumpa Rasulullah.
Kita minta istighasah dengan Rasulullah, minta pertolongan. We jadi geno-geno dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kepada orang munafik ada kena orang mukmin. Bila pergi jumpa Rasulullah, wayak pada Rasulullah, Rasulullah jawab kata kena. Nah, Rasulullah jawab kata ada innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billahi. Sesungguhnya jangan duk minta pertolongan dengan aku. Dan cara minta pertolongan kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kena minta tolong dengan Allah. Maknanya kalau kita nak minta pertolongan, we jadi berjaya, nak we jadi binasa, nak we jadi apa? Kena minta tolong dengan Allah Taala. Tapi minta tolong zahir, minta tolong Allah barang, minta tolong akid ni orang minta tolong adat ni tu tak ada gapo lah. Bukan akidah tu. Nah, tu sebagai perbuatan zahir saja. Ada pun minta tolong nak we berjaya, nak we murah rezeki, nak we hilang penyakit. Nah, nawi sia penyakit, maka tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Munasab gapo supalah dengan ayat kata oleh Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku minta lindung dengan Tuhan al-falaq, Tuhan makhluk. Berkata Ibnu Abbas, ada setengah Ibnu Abbas kata masuk waktu subuh. Ada waktu subuh ni makna al-falaq juga. Dan berkata Jurairun, ada iaitu pada waktu pagi. Ada. Dan setengah tafsir pula al-falaq iaitulah sekalian makhluk, supaya dengan hak terjemah di tempat apa di dalam kitab kita ni dah. Ada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Tu dia dah. Situlah tempat kita minta tolong, minta pertolongan. Jangan duk minta tolong sama-sama makhluk. Supaya lagi tubuhmu. Tolong buat aku jadi gena-gena. Aku jadi ketok tangi pun ikut duk curi wah pau aku. Maka tak boleh buat itu menalah tu. Manusia nak buat boleh itu pasal tu. Tak boleh kena minta dengan Tuhan. Tapi permintaan ni kalau benar dosa, kita kena minta dengan Tuhan. Berdosa juga. Berapa nak murih, kita minta dia mati, minta dia susah. Orang minta dengan minta perkara maksiat. Maka berdosa permintaan kau. Yang kena minta hidayah, minta baik, minta dia berjuru. Kalau dia judi, curi, buat kena barang kita apa? Kita kena minta dia Tuhan hidayah, dia wasa kelik kepada jalan baik apa. Kena minta kelik molek. Lepas tu hukum suku pula. Tapi nak minta, kena minta di Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dah. 1 nenek. Di bawah tu. Surah ini mengajar kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari bahaya. Yang datangnya bahaya dari segala jenis makhluk. Semua bahaya-bahaya mana mari daripada jenis makhluk, melalui jenis makhluk, kita kena minta di Allah Ta'ala. Terutama dari bahaya yang pertama yang datangnya dari kejadian gelap. Hok mari pasal kejadian gelap, hok melalui gelap. Begitu dia kata al-falaq. Nah, pertama hok bahaya. Nah, hok datang daripada jenis segala jenis makhluk, hok mari pasal waktu gelap. Gelap malam yang menjadi peluang kepada sebahagian besar daripada makhluk-makhluk jahat. Semua orang nak buat jahat, dia cari malam, cari gelap. Mati orang bercuri ya, tak bercuri tengah hari ni dia kena curi pergi gelap. Ni
Tuhan ajar dah kita minta perlindungan dengan Allah. Utama sekali bahaya yang sakut paut dengan gelap. Tuhan tahu Tuhan Rabbuna, Tuhan kita. Tuhan duk bela makhluk. Dia tahu perangai apa mengarau dia mari pada waktu gelap. Ni dalam waktu gelap tu ada bahaya gapo? Mintalah lindung dengan Allah. Kerana kadang-kadang duk dapat tangguh kita, ular duk dapat tangguh kita waktu malam, kita tak nampak dah gelap. Dia hulur kaki masuk. Pok leh dia sibuk. Jekeng gapo waktu gelap. Kalau tengah hari, kurang sikit kita nampak. Tengok Allah Ta'ala. Quran ni ajar siapa sangat tu. So jaga juga daripada gelap. Nah, bahaya gelap tu Tuhan ni nunjuk kata Allah Ar-Rahim kesia belah kepada makhluk. Tapi lek makhluk ni naik angin. Dan dia hebat sikit, gagah sikit, terlupa kepada Allah duk bela dia. Lek Tuhan tu. Nah, Quran tu ayat so cara hidup kita nak jadi selamat. Sehingga bahaya pun nah dia royak juga. Nah, bahaya yang sakut paut dengan gelap. Gelap malam yang menjadi peluang kepada sebahagian besar daripada makhluk-makhluk jahat. Keluar dari tempat masing-masing melakukan kejahatan. Dan makhluk jahat tu dia tubik pada tempat masing-masing waktu malam kerana dia nak kerja benda kejahatan. Sedangkan jalan mendapat keselamatan dan pertolongan pada masa itu tidak banyak. Dan waktu malam dia gelap sekarang. Nah, nak jadi selamat tu ya kurang lah dah. Tamu sekali gelap. Gelap tu satu kekurangan nak jadi selamat kita. Kita tak nampak. Dah. Maka banyaklah jalan gapo bahaya-bahaya yang sakut paut dengan gelap. Sedangkan jalan mendapat keselamatan dan pertolongan pada masa itu tidak banyak. Dan tidak mudah. Jalan pun tak banyak. Dan tidak mudah. Payah pula dah nak jaga. Sebab nak jaga ular di tengah jalan. Nak jaga musuh. Dan seteru. Nak jaga bahaya tu, bahaya pencuri ke apa semua. Payah nak jaga. Kalau tengah hari pakat tengok. Tapi malam tak boleh nak buat lah. Gelap mata kepala. Dan gelap mata duduk di kepala. Begitu apa mata kepala. Gelap mata hati. Lek fikir pun payah. Nah, dari sebelah malam gelap, mata hati pun berasa gelap dan mata kepala pun ada. Mata kepala ni mata ni, hok kita duk tengok ni. Ada. Orang tua-tua kata, "Hei, apa boleh panggil mata kepala?" Yang ni mata hok duk di kepala. Kalau kita jawi banyak sekali belah ni mata kepala ni. Nah, mata kepala pun kita nak tengok. Supaya nak tengok ular, nak tengok jekeng. Nak tengok lubang, nak tengok duri, nak tengok apa? Payah berlaku. Dan gelap juga mata hati. Lek kita nak fikir pun buat geno-geno pun dah gelap sekarang. Payahlah. Dan gelap jalan penghidupan. Cara nak cari makan, cari gapo pun susah juga waktu malam. Nah, kena pakai pelita mutu, nak berjalan dengan mutu, nak pakai pelita mutu. Nah, pelita kereta, pelita ceduk, pelita dahi, pelita gapo, kena pakai. Dan sebagainya. Lalu tu, bila ada bahaya banyak pada waktu malam gelap, sebab gelap, pas kita nak buat kan wilpah. Minta pertolongan dengan Allah SWT. Minta pertolongan tak apa. Jalan ke tepi ular tak ketik. Dan Tuhan tolong. Saat ni aku lalu kau tu tak ada kena. Tapi mau lalu, mau tak minta tolong, Tuhan tak tolong. Nah, ular ketik. Jekeng ketik. Jatuh lubang, jatuh duri. Bahaya tu, bahaya ni. Orang yang lepas tak ada gapo. Baik orang lalu siah. Gapo? Dahai kayu pun jatuh. Allah dekat yang nak kena.
Tak apa Tuhan will lepas. Tapi Tuhan tak lepas mari mana toh no. Bos apa kayu, air kayu jatuh kena dia. Pada orang nak will lepas lah tu. Nak minta pertolongan dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta isti'azah bi Rabbil Falak, dengan Tuhan yang duk jaga segala makhluk. Ini di antara bahaya yang sakut paut dengan manusia. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, ada bahaya tu tak tahu tu mari bucu mana. Bahaya tu kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang tak nampak. Maka semua tu kena berserah diri kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Pendek kata diri kita sendiri ni walau 1 minit pun kita nak jaga tak agak kalau tak ada pertolongan daripada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Dengan rahmat Engkau lah aku minta tolong. Wa aslihni sya'ni kullah, dan baiki olehmu kerja aku semua. Semua kerja aku minta Allah Taala baiki. Dan jangan engkau berserahlah kerja itu kepada diriku walau tarfata aini. Walau sekelip mata pun tak boleh nak buat apa kita. Kalau Tuhan kata ikutlah, hari ni munduk caramu, kutuk sifadut misalnya, tak boleh buat apa sekarang. Walau sekelip mata kita tak boleh bergerak, tak ada. Habis ni kena istighasah dengan Allah, kena minta pertolongan dengan Allah. Sama ada benda tu zahir supaya gelak sanilah sebenarnya. Supaya gelak, supaya susah bahaya ni. Dan kita tak tahu tu kata banyak mana lagi. Bahaya kita tak tahu tu kata banyak. Maka semua tu kena minta pertolongan dengan Allah. Ini yang pertama. Yang datangnya dari kejadian gelap. Kerana gelap malam yang menjadi peluang kepada sebahagian besar daripada makhluk-makhluk jahat keluar dari tempat masing-masing melakukan kejahatannya. Sedangkan jalan mendapat keselamatan dan pertolongan pada masa itu tidak banyak dan tidak mudah. Payahlah nak cari pertolongan, kan kita tak nampak. Habis ni kena berserah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Gelap mata kepala, tak ada orang nak gamuk kat mana, mata pun tak nampak, dan gelap mata hati, nak fikir pun orang nak fikir. Ya duk dalam rupu. Dia duk kalau ular, kalau pencuri pun dia mari punya mana kita, dia duk fikir 10 hari 20 hari dah nak buat. Pas kita duk dia duk gapo tak tahu. Maka mata hati kepada kita tak ada orang nak fikir. Dan gelap jalan penghidupan dan sebagainya. Hal lain-lain tu banyak perkara lagi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Tuhan yang Qayyum, Hayyu, dengan rahmat Engkau lah kami minta tolong. Wa aslihni sya'ni kullah, dan baiki olehmu segala pekerjaan aku semua. Hidupku, gerakku, tidurku, bangunku, makanku, apa semua baikilah. We jadi molek aku. Jangan kita terlupa kepada Allah Ta'ala. Ini ialah kesusahan yang pertama, jawab bandingnya bahaya yang pertama, iaitu bahaya gelap. Kemudian bahaya yang kedua, malah mana insya-Allah dah kita sambung dalam dah tersambung lagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhan, selamatlah kita semua. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau berserah ataupun ikut lepas kita walau sekelip mata pun, minta di dalam jaga Allah Subhanahu Wa Taala semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.